Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua anak-anak? Okey. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, kaedah saintifik. Bab 1, pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Okey. Subtopik dia adalah sains adalah sebahagian daripada kehidupan harian. Okey. Adakah benar sains itu ada di sekeliling kita? Ya, adakah benar sains itu adalah sebahagian daripada kehidupan harian kita? Okey? Okey. Jadi jom kita tengok apakah benar sains itu adalah sebahagian daripada kehidupan harian kita. Jom kita belajar. Okey, di sini adalah contoh fenomena alam di mana matahari terbenam, ya. Okey, contoh lain. Okey, salji turun, kemudian pembentukan pelangi. Ya. Ini semua adalah fenomena alam. Okey. Kemudian kilat. Kilat adalah fenomena alam. Kemudian tsunami, ya, tsunami ini adalah fenomena alam. Jadi awak nak ingat fenomena alam adalah fenomena semula jadi. Ya, maknanya manusia tidak boleh reka, ya. Manusia tidak boleh reka ataupun buat ombak setinggi itu dengan keadaan kelajuan yang sangat laju. Ya, hanya Tuhan saja yang boleh cipta benda. Jadi fenomena alam ni merujuk kepada keadaan semula jadi di mana manusia tidak mampu untuk melakukannya. Okey, next. Ini contoh lain, gunung berapi meletup. Ya, ini adalah fenomena alam. Kemudian hujan turun adalah fenomena alam. Ya. Jadi fenomena-fenomena alam ini berkaitan dengan sains. Ya. Jadi apakah sains? Sains adalah kajian ke atas fenomena alam melalui proses pemerhatian dan eksperimen secara sistematik. Maknanya kalau awak tengok gunung berapi, awak tengok ada lava turun. Itu adalah awak melihat sesuatu, awak mengkaji, itu adalah sains. Ya. Okay. Jadi kalau ada soalan tanya apakah sains, ya ada dua perkataan yang penting di situ, iaitu kajian ke atas fenomena alam. Okey. Yang perkataan kedua penting adalah melalui proses pemerhatian dan eksperimen. Okay, next. Ya, berikut adalah kepentingan sains di dalam kehidupan harian kita. Contohnya dengan sains, ya, dia boleh menyumbang kepada bidang kejuruteraan. So manusia boleh ukur tinggi bangunan ni, kemudian tinggi besi ke bawah tanah. Maknanya bangunan ke atas dari tanah dan ke atas, dan besi daripada tanah ke bawah tu mesti balance, mesti seimbang. Kalau tidak, bangunan itu akan roboh. Jadi dalam bidang sains ini, maka ahli-ahli jurutera dia akan mengukur supaya bangunan ini seimbang dan stabil. Ya. Jadi sains menyumbang kepada bidang kejuruteraan. Okay, seterusnya. Kepentingan sains yang kedua adalah daripada sains, manusia boleh buat penemuan baja, ya, racun serangga dan kaedah hidroponik. Dekat sini adalah kaedah hidroponik. So dalam takung ini adalah air yang ada mineral. Jadi daripada air yang ada mineral ini kita boleh tanam pokok. Jadi pokok ni boleh hidup dengan menyerap mineral yang ada di dalam air. Ya, itu adalah kepentingan sains. Selain daripada kita boleh tanam dekat tanah, kita boleh juga tanam di dalam bahan kimia. Dan kaedah ini kita panggil sebagai kaedah hidroponik. Okay, seterusnya, ini adalah gambar satelit. Ya, ini adalah parabola. Ini gunanya adalah untuk komunikasi lebih berkesan. Contohnya, kalau ada perlawanan bola sepak, contohnya di negara-negara lain, ataupun dekat bawah kita adalah Brazil, Malaysia ke sini ke atas,
bumi kita bulat. So, Brazil di bawah kita. Kalau ada pertandingan bola sepak di Brazil, macam mana kita boleh lihat secara live dekat TV? Macam mana? Tak boleh, sebenarnya kita tak boleh nampak. Macam mana nak nampak? Sebabnya bumi kita bulat. Tetapi dengan adanya penciptaan satelit, maka kita boleh menyaksikan pertandingan bola sepak di negara lain. Okey, seterusnya. Kepentingan sains dalam kehidupan harian juga adalah saintis dapat menemukan vaksin dan antibiotik di dalam bidang perubatan. Contohnya baru-baru ni COVID-19 kan. Mula-mula COVID tu menyerang, tak ada vaksin. Kemudian ahli-ahli sains, para doktor, ahli-ahli saintis, dia membuat kajian, pemerhatian, kajian, eksperimen dan sebagainya, maka terciptalah vaksin. Untuk COVID-19. Jadi inilah contoh-contoh kepentingan sains di dalam kehidupan harian. Cikgu ulang balik. Kepentingan sains dalam kehidupan harian ialah pertama, menyumbang kepada bidang kejuruteraan. Kedua, menyumbang kepada komunikasi lebih berkesan. Ketiga, menyumbang kepada bidang pertanian dan lebih produktif. Dan yang keempat, menyumbang kepada penemuan vaksin dan antibiotik di dalam bidang perubatan. Sebenarnya ada banyak lagi kepentingan sains tetapi awak belajar setakat ini saja. Kalau perhatikan dekat rumah awak banyaklah dekat rumah awak kipas, aircon, peti sejuk, mesin basuh, mop lantai, nyapu. Semua itu adalah aplikasi daripada sains. Okey. Semoga bermanfaat. Jemput tonton video Cikgu Siti yang lain. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa klik butang subscribe dan butang like sebagai tanda sokongan anda.